Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, cikgu mendoakan agar anda ceria pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita. Baiklah, hari ini cikgu akan teruskan mengajar dengan kemahiran membaca. Ingat ya, membaca jabatan ilmu. Jika kita tak membaca, kita tidak berilmu. Baiklah anak-anak, buku teks yang akan saya gunakan pada hari ini adalah pada halaman 100 hingga 101. Jadi mohon kerjasama anda untuk melihat halaman tersebut. Okey, untuk standard kandungan, kita akan menyentuh 2.1. Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Manakala untuk standard pembelajaran, kita akan menyentuh 2.1.2. Membaca petikan prosa dan puisi dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Okey, untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid diharapkan dapat membaca sekurang-kurangnya satu perenggan prosa dan satu rangkap puisi dengan intonasi dan nada yang sesuai mengikut situasi bahan. Kriteria kejayaan. Murid mencapai objektif melalui membanding beza intonasi dan nada yang dipendengarkan kepada murid. Kemudian, murid mencatatkan banding beza dalam peta pemikiran dan seterusnya membaca petikan prosa dan puisi dengan nada serta intonasi yang sesuai. Okey, apa itu prosa? Prosa merupakan karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa, tidak berbentuk sajak, tidak berbentuk puisi, tidak berbentuk syair, gurindam dan sebagainya. Yang cikgu ambil daripada Kamus Dewan keempat. Kita mengenali pula puisi. Puisi ialah karangan yang berbentuk sajak, sama ada syair, pantun, seloka, gurindam. Yang cikgu ambil juga daripada sumbernya daripada Kamus Dewan 4. Jadi kamu boleh bezakan antara prosa dan puisi. Prosa ini karangan biasa. Macam kita baca biasa-biasa, kita baca berita, dalam surat khabar, rencana, di surat khabar, rencana, dalam majalah. Kita pergi kepada nada. Apa itu nada? Nada ni cikgu senaraikan 3 maksud. Yang pertama, bunyi yang tertentu tinggi rendahnya sama ada dalam nyanyian, muzik dan sebagainya. Boleh jadi juga nada ni merupakan bunyi suara yang melahirkan atau membayangkan suatu perasaan atau sikap, lagu atau rentak suara. Lagu atau rentak suara sewaktu bercakap. Dan yang ketiganya, aliran dan juga rentak ucapan, sajak dan lain-lain lagi. Baiklah anak-anak, kita telah mengetahui apa yang dikatakan oleh nada. Jadi kita beralih kepada maksud intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi merupakan turun atau naik atau tinggi rendah nada suara sewaktu kita bercakap. Yang diterbitkan oleh Kamus Dewan edisi keempat. Jadi dalam percakapan seharian kita, jarang-jarang nada kita ini akan mendatar. Sebaliknya akan berbeza-beza. Ada kalanya meninggi, ada kalanya merendah. Sifat nada, suara yang berubah-ubah ini mencerminkan maksud isi percakapan kita dan keadaan emosi tak kala kita bercakap. Sebab itu apabila kita marah, intonasi kita dan nada kita akan berbeza lebih tinggi kerana sebab itu emosi tidak stabil. Sememangnya intonasi dan nada akan mempengaruhi emosi kita. Seterusnya, sekiranya kita dalam keadaan menyampaikan syarahan, menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah, intonasi kita pastinya akan turun atau naik, tinggi rendah bergantung kepada situasi. Dan kalau dalam perbincangan secara santai dengan rakan-rakan kita, contohnya kita melepak di kedai kopi, kamu tak di kedai kopi, kamu mungkin di Starbucks, kamu mungkin di
restoran makanan segera. Okey, jadi bila kita melepak dengan rakan-rakan secara santai, jadi nada dan intonasi kita juga lebih santai. Okey, ini merupakan intonasi. Okey, dalam halaman 100 hingga 101 ada diberikan dua bahan bacaan kepada anda, iaitu yang pertamanya berjudul Pulau Mutiara dan yang keduanya muka surat sebelahnya merupakan sajak iaitu Perindu Mutiara. Okey, yang ini bahan yang dalam muka surat 100 ini dinyatakan bahan prosa. Kan tadi cikgu bagi tahu bahan prosa karangan biasa. Okey, ini karangan biasa yang merupakan karangan hasil daripada monolog seseorang yang melancong ke negeri Pulau Pinang. Okey, bacaan untuk prosa tidak sama dengan bahan puisi. Okey, bahan puisi yang diberikan kepada kamu merupakan bahan sajak. Okey, sajak yang berjudul Perindu Mutiara. Okey, jadi cikgu akan bacakan contoh kepada kamu. Okey, dalam bahan prosa ini terdapat juga bahan puisi iaitu lagu Boria. Lagu Boria Pulau Pinang. Okey, yang ini cikgu hendak kamu, dekat atas buku kamu ini ada QR code. Okey, jadi kamu imbas QR code ini dan kamu dapat mendengar lagu Boria. Okey, lagu Boria ini. Okey, sebenarnya ada panjang lagi lagu Boria ini. Yang diberikan kepada kamu hanyalah 2 rangkap sahaja. Baiklah, cikgu baca bahan prosa ini sebagai contoh kepada kamu. Perjalanan dari Bandar Baru Bangi ke Pulau Pinang yang dikenali juga sebagai Pulau Mutiara kali ini sungguh lancar sekali. Pukul 8.30 pagi, kami sudah tiba di kawasan rehat dan rawat tapah untuk sarapan dan solat sunat. Pukul 10.30 pagi, kami sudah pun merentas jambatan kedua Pulau Pinang. Okey, ini merupakan contoh bacaan untuk prosa. Ingat ya, bacaan prosa ini merupakan monolog. Okey, monolog daripada hasil seseorang itu yang telah melancong ke negeri Pulau Pinang. Okey, kita baca pula sajak yang ditulis oleh penulis ini, yang hasil sajak ini selepas dia melawat Pulau Pinang, jadi dia menukilkan perasaannya melalui sajak ini. Okey, jadi Perindu Mutiara. Aku seperti perindu mutiaraku, sentiasa dibayangi keindahan, sentiasa dikhayalkan oleh nostalgia lalu. Menyusuri lorong jalan dan lorong sarat menyimpan sejarah negara bangsa. Antara timur dengan barat, antara moden dengan tradisi, kurangkul dalam rindu tak bertepi. Okey, itu contoh untuk bacaan sajak. Okey, bacaan sajak. Jadi, cikgu mengharapkan anda dapat membezakan antara bacaan bahan prosa dan juga bacaan untuk puisi. Okey, dia ada perbezaan dia sebenarnya antara bacaan prosa dan juga bacaan puisi. Okey, jadi sila lengkapkan tugasan ini dengan memilih peta pemikiran yang sesuai. Okey, apa tugasannya? Banding beza intonasi dan nada antara puisi dengan prosa. Okey, antara puisi dengan prosa, apakah bezanya intonasi dan juga nada untuk kedua-dua puisi dan prosa? Walaupun kamu kata kadang-kadang lebih kurang, tidak, sebenarnya ada perbezaan yang kita dapat lihat. Okey, ini contoh peta pemikiran. Okey, contoh peta pemikiran yang boleh anda gunakan. Tapi ingat, cikgu mahukan pemikiran, contoh peta pemikiran yang menggambarkan banding beza. Jadi, anak-anak kena pilih peta pemikiran yang sesuai untuk banding beza. Jangan salah guna peta pemikiran. Dan anak-anak, cikgu ada talian hayat untuk kamu. Okey, latihan yang kamu perlu buat iaitu peta pemikiran itu, kamu perlu siapkan dengan memasukkan perbezaan antara prosa dan juga puisi. Okey, perbezaan nada dan intonasi sewaktu kita membaca bahan prosa dan bahan puisi. Jadi, cikgu mengharapkan
talian hayat ini dapat membantu kamu untuk melengkapkan peta pemikiran banding meza. Okey, jadi kamu pilih antara bahan yang cikgu berikan ini, yang mana satu persamaan, yang mana perbezaan, anda gabungkan dalam peta pemikiran tersebut. Okey, insya-Allah kamu lihat balik nota yang cikgu berikan, kamu lihat tadi perbincangan kita, kamu dapat memberikan jawapan yang sewajarnya. Tugasan anda seterusnya, pilih satu perenggan daripada petikan dan juga satu rangkap sajak pada buku teks muka surat 100 sehingga 101. Kemudian rekod dan hantarkan bacaan anda kepada saya untuk pentaksiran. Okey, cikgu minta satu sahaja. Okey, jadi cikgu tinggalkan renungan kepada kamu, iaitu semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berfikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sedar bahawa aku tidak mengetahui apapun. Okey, semoga anak-anak jangan malas untuk belajar, semoga anak sentiasa bermotivasi untuk belajar kerana belajar itu sepanjang hayat. Okey, kita jumpa lagi pada perkongsian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.